tangkap dia aku daripada luar, aku cuy kan. Aku tengok pakcik tu gitu kat tahu pakcik terus keluarkan barang tu. Dia terus pingsan bro, muka terus pucat lah. Assalamualaikum. Kesalam. Kembali kita di No Concept Channel di dalam segmen cerita atas motor. Atas motor. Sekarang dekat Bukit Panjang. Okey, Bukit Panjang dengan brother Ramzan XTV. Okey, jadi dia ada pengalaman misteri kan tu yang dia nak kongsi. Okey, silakan brother. Okey, hantu is not really about hantu lah. Ini sebab gangguan kat rumah. My first house lah. That time after I got married. Kat mana tu? Kat Bukit Panjang lah. Dekat Jelapang lah. Blok. Okay lah, kita mau cakap blok Okey, so rumah cantik. Tingkat berapa? Tingkat 4. Tingkat 4. Okey, tingkat 4. Rumah cantik. Besar, is very nice lah. Okey, aslinya berasal daripada rumah orang Melayu kita juga. Okey. Okey, but actually rutu rumah memang aku tak berkenan lah. Pada at first lah yang datang viewing kan. Aku tak berkenan. Cuma my wife lah, because dia tengah pregnant. Okey, then dia tengok tu rumah mati-mati dia nak. Okey, so okey lah, then just ikutkan dia je kan. Okey, down payment pun murah bro. Rumah besar tu macam itu owner minta 1,000 je. So orang kata orang tu ada pergi ada balik kan. Jadi kita pula muda apa, kita ni benda pun memang kita percaya, bukan kata percaya, kita yakin ada. Memang ada. Cuma kita like now already the generation macam gini, mana ada lagi, betul tak? Okey, so dia tak percaya lah. gangguan ni sebab gangguan Okey. So just kita kita pun ambil rumah, kita beli, dapat handover kunci semua senang dan kita masuk. Okey, for the first 2 years nothing happen. Okey, pasal masuk dalam tu rumah aja, then after that my wife lahirkan my son. Okay, so my son daripada kecil, daripada lahir tu sampai ke besar 2 tahun. Okay, sampai umur dia 2 tahun. So kita semua okay, I mean okay. Financially stable, lagi fitness first punya personal trainer, gaji pun okay, alhamdulillah boleh tahan. Alhamdulillah. Okay, dan 2 tahun okay. Masuk ke anak aku 4 tahun bro. Anak aku masuk 4 tahun lah. Dia kena sawan rabak. Satu hari dia pergi sawan dia boleh kena sampai 4-5 kali tau dia pergi jerking. Serius. Kalau misalnya kata okey, jadi kita ingat dia sawan pasal demam. Betul? Jadi sorry. Jadi kita keep on bawa pergi, dia masuk, dia admitted to KK hospital. Jadi in the first place, bila kau cakap kau tengok itu rumah tak berkenan, apa yang membuat yang tak berkenan? Aura dia ke? Dia punya aura. Aura dia. Dia punya aura. But my wife really want it kan. So okey lah, terpaksa okey lah, just ikutkan dia kata okey kan. Dia nak sangat kasi. So back to my son, dia dia kenalah tu sawan sampai 4-5 kali masuk. Kan doktor pun cakap cannot be lah. Dia kalau misalnya kata febrile fits Febrile fits ni macam kata budak kalau kena demam baru kena sawan kan. Then dia kata mostly pun kena sampai 2 kali. Kalau 4-5 kali is a bit macam serious case lah. So bawa dia pergi brain scan, semua okey. Okay, then macam kelakar lah. So tak apa. Then after that sampai ke hospital semua demam dia dah turun, apa semua okey. Balik. Okay, so balik after berapa bulan dia kena lagi. Okay, jadi ni case, dia punya case ni dia kena sampai umur dia dekat nak masuk 9-10 tahun lah. Jadi kira kan daripada 4 tahun tu 5 tahun kita suffer, 5-6 years kita suffer. Habis aku pula tak boleh bro. Aku pula, kita anak kan. Yelah, betul. Habis kita tengok aku lemah, bini aku okey. Tak tahu sampailah okey, aku cut it short, sampailah one of the year tu. Aku tak ada, aku pergi Bangkok Muay Thai. Jadi bini aku dia dengan atuk nenek dia, kira mak apa aku pergi Marina South. Tu kan Marina South belum tukar lagi. Tak ada Garden by the Bay. Dulu yang bowling ada arcade tu. Yes. Jadi atuk dia pula suka bawa dia pergi main game kat situ. Okey. Jadi bila aku tak tahu ni cerita. Jadi aku kat Bangkok. Jadi bila ni bini aku ceritakan bila pak dia tengah main game ni. Alih-alih dia sawan lah bro. Padahal tak ada demam apa. Jadi dia sawan. Dia atuk dia tengok, atuk dia cakap, ini bukan sawan biasa Bro, okay, jadi bapak aku kontak dia punya kawan. Jadi dia punya kawan punya pakcik ke apa, tukang berubat lah. Alhamdulillah okey. So pakcik tu datang lah. Jadi the next few days pakcik tu datang, tengok dia masih kecil, masih baby so. Okey, jadi pakcik tu tengok dia datang kat tu pakcik, dia main dengan tu pakcik gitu. Okey, pasal anak aku ni kirakan dia dengan orang semua dia boleh mesra kan. Dan sampailah pakcik tu dah nak siap bikin persiapan untuk ubatan.
Habis aku first kali aku duduk dengan dia tau. Okay, dia bangun, dia tengok tu pakcik dah start baca je. Dia dah macam gelisah. Dia dah gelisah bro. Habis kata kita hall ada tu dinding tembok nak pergi bilik main tembok tu kan. Ya. Dia dah pergi kat tu tembok, dah nak masuk tu tembok lah. Dia dah nak masuk tu tembok. Jadi yang pakcik tu cakap tangkap dia, tangkap. Aku tak boleh tangkap, aku terus keluar isap rokok, bapak aku take over lah. So atuk dia tangkap dia. Tangkap dia aku daripada luar, aku cuy kan. Aku tengok pakcik tu itu tak tahu terus keluarkan barang tu. Dia terus pingsan bro, muka terus pucat lah. Terus pakcik tu cakap aku, "Okay Zan," kata, "rumah kau ada 3 barang." Satu dekat dapur, satu dalam bilik, lagi satu kat hall tepi TV. Jadi baru aku teringat, semasa aku tengah bersihkan rumah tu, yang masa aku baru masuk tu, aku jumpa satu bungkusan hitam dekat belakang pipeline kata. Oh, Pipe. ya, pipe. Kat dalam, kita kan kabinet dulu, kabinet cover pipe apa, jadi kat belakang tu plastik-plastik ada satu bungkusan hitam. Aku cakap, alamak ni apa punya barang dah leceh ni macam ni. Pakcik-pakcik piara barang, metro aku buang. Lepas aku bersih-bersih kat hall lagi, dekat atas dia punya switch box lah, ada lagi satu bungkus. Yang lagi satu tu tak rapat. Jadi aku main buang sembarang, tak buang hancak, orang kata buang hancak. Jadi aku tak bikin apa. Pakcik aku bilang tu pakcik lah, pakcik tu cakap ada 3. Jadi okey lah, pakcik tu dah tarik semua tu, ada kelapa kan, dia ada cara kan. Dia pun tak boleh nafikan dia cara dia gitu. Dengan kelapa lah, dia tarik tu barang semua, dia kata okey ni kau tutup dengan telur. Okey ni telur tak biar tu. Gua ada panik tu. Dia kata taruh bawah katil. Telur tak boleh jatuh. Mana aku tahu telur tu nak jatuh ke tak. So gua tape bro. Aku tape dengan scotch tape siap. Dia aku taruh. Kita taruh, dia kata sebelum subuh. Sebelum subuh, kau pergi lepaskan ni dekat tasik. Kat Bukit Panjang sini ada tasik. Jadi aku bawa lah. Semasa pergi tu dia suruh bismillah selawat. Jadi bila aku nak lego, dah ikat plastik semua, aku dah nak lego. Belakang ada orang tolak aku bro. Nasib baik, aku dapat capai ketua akar ke kayu tau. Aku dapat capai. Kalau tak ada dengan aku sekali masuk. Jadi aku dah buang itu, aku punya experience. Okey balik. Jadi ingat dah tak ada apa-apa lagi. Ada lagi tapi anak aku dah tak kena sawan. Bini aku kena kacau, ini aku karuan, ini aku kena kacau. Kena kacau macam mana? Okey, kau tahu katil? Okey. Tengah baring tu, dekat bawah tu ada orang tendang-tendang katil. Kau tahu macam dulu kita budak-budak tendang hilam kan. Macam gitu ni aku arwah ni aku kena. Habis arwah ni aku dengan mengilai. Sekali sampai kita nak pindah, jadi aku shift terus. Aku cakap nenek aku pergi rumah lain dulu, pergi rumah anak lain dia duduk sampai kita dapat rumah baru dia datang lah. Dan kita keluar, hantar dia. Jadi sementara tu kita sampai nak ke pindah tu, okey, sekali makcik jiran aku makcik jiran aku ni datang. Dia cakap, Zan nak pindah, Zan Yani nak pindah. Kita nak pindah je. Dah dapat rumah dah semua. Kita tak ada, belum dapat rumah, cuma kita tumpang rumah lain dulu. Pasal ni rumah kita tak kena jual. Jadi dia cakap, cik cakap jangan marah. Dia kata, cakap besar pula. Saya cik nak bilang daripada dulu, cuma takut korang tak percaya pasal korang muda lagi kan. Sebenarnya rumah ni dah berapa kali orang nampak. Kau tahu kat koridor tu, bila diorang keluar daripada lift nak pergi pasal rumah aku kat sini, koridor apa, corner tu rumah dia tau. Bila pak dia orang keluar lift, diorang jalan kat tu koridor, diorang nampak lembaga tinggi bro, tak ada kepala depan pintu main kat tu area. Tu pasal selalu diorang kadang-kadang bila pak malam je diorang naik atas, rumah aku tingkat 4. Diorang naik atas tingkat 5 turun tangga. Oh lemak. Jadi diorang avoid jalan. And aku pernah perasan, pasal aku selalu sofa tingkap apa, jadi aku tengok TV. Aku tengok TV, aku pernah perasan pasal diorang pun ada anak perempuan tau, anak perempuan kecil. Tapi aku pernah nampak kita tengok TV ni macam mata kita nampak. Ya betul. Jadi aku nampak tau ada kepala budak perempuan kecil apa. Jadi aku tak expect kepala dia tinggi. Jadi aku nampak kepala dia jalan terenjut-enjut tau dekat luar rumah aku. Jadi aku ingat tu anak ni nama Syura kah apa Jadi aku ingat dia lah. Tapi aku cakap takkan dia jalan balik seorang siap. Takkan dia balik seorang. Mesti ada mak bapak dia balik apa. Aku pun keluar, aku check blind spot, aku tengok tak ada apa. Jadi aku buat bodoh, no problem. Sekali yang masa nenek aku masih kat sana, arwah nenek aku kat sana tu, aku tengah tengok TV, aku nampak siang nenek aku keluar pergi toilet kan tu. Buka lampu, masuk, tutup pintu biasa lah. Jadi aku tengok cerita Cina ni, aku buat bodoh. Kelat berapa minit aku nampak nenek aku keluar daripada bilik. First kali aku dah nampak dia keluar daripada bilik. Dia keluar daripada bilik kan, aku cakap, cakap Nek, tadi
Nak pergi tu apa? Pergi toilet kan? Kau gila engkau ni, aku baru bangun nak pergi kencing. Cakap, cakap tunggu sekejap. Aku buka lampu. Aku pergi toilet, aku pergi dapur, buka lampu. Toilet pintu tutup, lampu buka bro. Itu je aku dah tahu lah. Itu dah start lah. Bini aku tak ada kat rumah. Bini aku ada orang ketuk pintu panggil dia Yang, suara aku. Padahal tak ada. Jadi pendapat kau yang benda ni 3, okey, adakah kemungkinan bekas rumah bomoh ataupun kemungkinan rumah orang biasa tapi dia okay. dia letak penjaga pendinding. Okey, sebenarnya aku yakin ini satu penjaga. Kira 3 ekor ni. Okey, kira kan dia orang ni, katalah orang-orang kita ni ada kepercayaan macam-macam. Jadi ada yang nak barang untuk penjaga diri, penjaga rumah, okey. Jadi macam-macam lah, ada a lot of things apa. Yes. Jadi aku dengar daripada story daripada jiran aku. Okey, yang pakcik ni selalu ada problem dengan bini dia. Anak dia pun ada problem. Masa kita datang view rumah, anak dia ada tau. Sampai kita dah nak beli, take over, anak dia cerai. Okay. Then pasal aku dengan bini aku, sementara kita bertahan berapa tahun kat dalam tu rumah, kita panas bro. Aku dengan bini aku selalu bertakak, selalu bertumbuk dalam rumah. Gaduh bro, gaduh. Bukan gaduh maki je tau. Kaki tangan semua jalan terus. Bila kat luar bila peluk-peluk semua tau, masuk rumah je confirm jadi. Habis orang kalau datang rumah aku, duduk kat rumah aku, cantik tau macam, tapi duduk kat rumah aku sekat 5 minit je semua nak balik. Macam panas ke tu. Then kita find this like macam tak ada apa-apa. Memang orang tak suka, kita tak boleh buat apa-apa. Then a lot of things happen lah. To be frank also, to pakcik, okay, dia selalu pinjam-pinjam neighbor duit. And aku punya story ni, I'm not shy to share. To share. Kau tahu, gaji aku dulu beribu-ribu. Paling kecil pun aku buat balik 6,000, 7,000. As a freelance personal trainer in Fitness First. Aku sampai tak ada duit bro. Duit aku tak nampak. Kering gitu je tau. Jadi aku suspect ni pakcik kirakan ambil untuk maybe penjaga pendinding diri ke, pendinding rumah ke apa kan. Tapi aku rasa Toyol yang ni jin kirakan panas tau. Dia tak suka budak. According to pakcik berubat tu pakcik tu kasih aku detail semua. Kirakan dia tak suka tengok rumah tangga bahagia. Tu pasal aku tengok anak dia sampai cerai-berai. Dan aku punya experience, aku dengan bini aku almost cerai. Dan tak suka budak. Anak aku yang kat tepi TV tu, anak aku kalau kat tepi TV aku taruh kipas angin. Anak aku pergi, bapak aku observe. Anak aku pergi je macam kena terajang terbalik. Anak aku pergi sana macam kena terajang terbalik tau. Jadi daripada situ kita dah dapat macam dia punya hints kan. Atau kita nampak dia punya macam jawapan dia. Jadi aku rasa macam gini lah. Kirakan dia ambil barang tu, maybe ingat barang tu boleh jaga dia punya diri atau jaga rumah dia, tapi kasih lagi masalah. Betul. Pasal kita tak tahu apa. Yes. Pasal orang nak barang untuk gini gitu, maybe dia tak kasih cukup apa yang tu benda nak, kita pun tak tahu. Jadi aku jumpa 2 bungkusan, okey, yang dekat atas switchbox dengan kat belakang pipe. Aku rasa lagi satu barang tu yang masih bertapak kat situ. Aku suspect tu hari aku baru berbual dengan bini aku, dah lama, tapi kita jangan-jangan itu barang diorang seal. Masa macam mana kan baru bikin rumah, kan bikin tile flooring tu. Ya. Sebelum kau tampal kau taruh simen kan. Jadi aku rasa dia tanam dengan tile. Tu pasal tu barang tak keluar-keluar. Pasal yang beli rumah aku is orang India. Okay, sebelum beli, actually rumah aku ni susah nak jual. Rumah aku ni orang datang viewing dia, cantik macam besar lawa, tapi orang tak nak beli. Orang tak nak. Sampai aku punya klien budak Cina ni, okay, dah macam brother lah kira. Okay, dia tolong aku pasal dia agent. Okay, dia house agent juga. Jadi dia tolong aku, dia tengokkan sampai kata dia tengokkan, dia panggil dia punya feng shui punya orang. Aku cakap engkau ni macam tak percaya. Kata feng shui dia ada yang itu kompas. Macam kompas dia betul lah. Tengok feng shui gini gitu kan. Kata tu kompas dia buat masuk, itu kompas berpusing tak stop saya. Kalau aku cakap asal kompas kan rusak, dia cakap ni bukan rusak, tapi rumah tak bagus kan, nak kena jalan. Dia kata ni rumah susah nak jual. Jadi aku ada problem lah bro. Ada problem saya. Aku cakap bini aku, lama macam mana sekali si ejen aku cakap, okay son, never mind, I will help you. I will see my Taoist later. Okay, jadi dia pergi temple jumpa Taoist. Dia bilang gini kan, Taoist tu tengok cakap rumah dia tak bagus. Okay, jadi kau nak kena buat macam mana dia punya cara. Okay, dia call aku, cakap Zan, tonight around 7 o'clock I will come. Okay, I will come, I will burn this piece of paper lah. Okay, in order like for the aura to open.
Okay, because your house people don't want to buy. Okay, jadi dia datang, but after I burn, I run away, dia kata gitu. Dan aku cakap, aku tak boleh apa nak bikin lah. Okay, janji rumah aku dapat jual. Pasal kita betul-betul kita nak jalan. Tu dia datang pukul 7. Dia bawa macam biasa, macam triangle kertas Cina tu kecil tu kan. Dia bakar bro. Dia lepaskan, terus dia lari bro, dia tak pusing belakang. Bro, I call you later. Dia terus lari. Jadi sampai maybe itu macam? sampai tu macam tau. Jadi dia lari, dia turun, dia dah balik rumah baru dia call aku. Okay, tomorrow I got another one viewing. Okay, hopefully can sell. Dia betul-betul datang, alhamdulillah. Betul-betul datangnya budak. Si Mama ni bro, dia kirakan macam mana tau, dia macam foreman tau. Dia ada bisnes sendiri, jaga macam kontraktor tau. Okay, jadi dia datang, dia tengok dia tanya aku berapa aku nak gini gitu, kita taruh harga, pum, jadi. Dah selamat lah. Dah settle. Okay, then like berapa tahun, aku tanya jiran aku, macam mana tu rumah, okey tak dengan Mama? Pun sama juga macam kolup lah. Habis aku jumpa tu orang Mama tu yang itu baik-baik handsome dah berjambang, dah berjanggut, tengok muka dah jadi haggard siap. Dia macam ada problem lah. Habis dia punya business pun dah tak ada lagi. Jadi kirakan masalah tu masih ada lagi kat situ pada tu rumah. Jadi aku cakap, alamak, apa aku nak buat, betul tak? Kita pun tak sabar dia apa. Ya, faham. Kan? Jadi kemungkinan macam dia punya owner tu kan, yang kau beli daripada owner tu Melayu lah. Mungkin dia pun dah tak boleh handle. Dia tak boleh handle lah. Dia sendiri. Tu pasal bro, mana ada orang mau let go tu macam pergi rumah besar tu macam cantik, 1,000 je bro down payment. 1,000 je bro dia minta. Kirakan apa tu orang panggil tu? Deposit macam deposit, bukan deposit, apa tu? Duit tangan Duit tangan ke harta kebabai kan. 1,000 je bro dia minta. Selalu orang kalau nak jual rumah cash mesti dia nak minta, okey dia nak 10,000. Ya, betul. Tu macam besar tu macam cantik 10,000, aku nak 15,000. Jadi ini dia janji nak jual je lah. Dia janji dia nak dapat let go je. Itu kalau aku tak minta cash pun dapat Syul. Tapi tu lah problem dia. First 2 years tak ada apa-apa, dan after that subsequently dah jadi problem lah. So far kalau benda-benda halus yang macam gini, kata benda-benda gaib macam gini kan, nampak clearly tak lah. Cuma yang itu je lah yang nampak ni aku keluar pergi toilet, nampak budak yang kepala budak tu terenjut-enjut dan lari kat luar. Itu je. Okay, terima kasih Brother Ramzan. So okay, ini ada stiker daripada aku punya channel No Concept channel. Ambil ni untuk kau. Tunjukkan dekat kamera sikit. Baik, stiker boleh tampal kat helmet. Tampal tapi tak full face juga brother. Baik, No nampak. Concept channel. Cantik. Okay, terima kasih. Okay, akhir kata daripada aku, memakai pelaris untuk sesuatu perniagaan hukumnya harus, tapi tolong jangan langgar dia kita punya kaedah Islam, Akidah Islam. Itu boleh pakai, okey, tapi jangan pakai yang tak betulnya. Betul. Pelaris yang paling bagus, berdoa, panggil orang ramai-ramai, baca-baca, panggil orang masjid, buat orang selamat, itu kan pelaris yang bagus. Okey, itu saja. Okay, terima kasih kerana menonton No Concept Channel dalam segmen cerita atas motor. I see you next time brother. I love you. Bye bye.